Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya akan bentangkan tentang bab 10 iaitu matematik pengguna pengurusan kewangan. Okey, apa yang kita kena tahu dalam bab 10 ni adalah yang pertama, apakah yang dimaksudkan dengan proses pengurusan kewangan? Okey, pengurusan kewangan ni maksud dia merupakan suatu proses yang melibatkan pengurusan wang daripada sumber pendapatan terhadap simpanan kita ke, perbelanjaan yang kita dah buat ke, ataupun duit yang kita telah labur. Okey, dalam pengurusan kewangan ni ada 5 langkah proses yang kita kena tahu. Okey, proses pengurusan kewangan yang pertama adalah kita kena tetapkan matlamat kewangan. Kita kena tahu apa matlamat kewangan kita. Proses yang kedua ialah menilai kedudukan kewangan. Proses yang ketiga adalah mewujudkan plan kewangan. Proses yang keempat ialah kita kena laksanakan plan kewangan yang telah kita wujudkan tadi. Dan proses yang terakhir adalah kita kena kaji semula dan menyemak kemajuan. Baiklah, kita pergi kepada proses yang pertama iaitu menetapkan matlamat kewangan. Okey, kita tahu menetapkan matlamat kewangan ini dia duduk pada langkah yang pertama dalam kelima-lima proses kewangan tadilah. Dan matlamat kewangan ni bila kita nak buat kita kena ikut keutamaan dan spesifik. Okey, dalam matlamat kewangan ni kita kena tahu ada dua jangka, satu jangka pendek dan satu lagi jangka panjang. Okey, apa tu jangka pendek dan apa tu jangka panjang? Senang je nak ingat. Jangka pendek kita kena capai matlamat kurang daripada 5 tahun. Jangka pendek ni dia tak guna banyak sangat duit. Contohnya macam kita nak beli handphone baru, kita nak beli laptop ataupun sebagainya. Kalau untuk jangka panjang, kita punya matlamat, kita punya nak capai matlamat tu kena lebih daripada melebihi 5 tahun, macam 6 tahun ke ataupun 10 tahun ke atas macam tu. Dan jangka panjang ni dia guna banyak duit. Contohnya kita nak pergi haji. Pergi haji bukan nak guna 1,000, 2,000 je, tak. Dia nak guna berpuluh, beratus-ratus ribu. Jadi dalam masa kita nak capai kita punya matlamat tu, dia akan melebihi 5 tahun. Yang itulah yang dimaksudkan dengan jangka panjang. Selain menunaikan haji, mungkin nak beli sebuah kereta ataupun sebuah rumah. Okey, dalam kita menetapkan matlamat kewangan, kita kena tahu matlamat kewangan SMART. SMART tu apa? Okey, SMART tu adalah matlamat kewangan atau dalam bahasa Inggeris dia financial goals yang jelas ialah satu aspek paling penting dalam perancangan kewangan. Maksudnya SMART ni memang sangat penting lah bila kita nak plan sesuatu kewangan ke ataupun matlamat kewangan. Okey, matlamat kewangan yang berkonsepkan SMART akan membantu seseorang individu untuk mengawal perbelanjaan supaya dapat mencapai matlamat kewangan yang dikehendaki. Okey, kita akan tengok apa tu SMART. Okey. S tu adalah spesifik, khusus. M tu measurable, boleh diukur. A tu attainable, boleh dicapai. R tu realistik, yang bermaksud bersifat realistik ataupun wujud. Dan yang terakhir adalah T. T ialah time bound, yang bermaksud tempoh masa. Selain itu, kita akan pergi kepada proses yang kedua iaitu menilai kedudukan kewangan. Okey, dalam menilai kedudukan kewangan, kita kena tahu dua benda, satu aset, satu liability. Okey, apa fungsi aset dengan liability ni? Okey, fungsi dua benda ni adalah menjadi kayu pengukur bagi menilai kedudukan kewangan. Okey, kita pergi kepada aset dahulu. Okey, aset ni dia macam harta kekal kita lah. Benda tu memang akan kekal dengan kita. Contohnya wang tunai, simpanan ataupun pelaburan hartanah lah. Aset dengan liability ni lain. Liability ni dia harta kita tapi dia bersifat sementara. Macam contohnya kita simpan kat bank ke, kita berurusan dengan bank. Contoh kita buat pinjaman dekat bank. Okey, memang kita guna harta tu tapi kita kena bayar balik seberapa yang kita guna. Pinjaman bank, hutang kad kredit. Kad kredit tu kita guna tapi pada masa yang sama kita kena bayar balik berapa yang kita dah guna. Sewa rumah dan bil utility ataupun sebagainya lah.
Seterusnya kita akan pergi kepada proses yang ketiga, iaitu mewujudkan pelan kewangan. Okey, apa fungsi ataupun kenapa kita kena lakukan pelan kewangan? Okey, ada kelebihan dia. Kelebihan dia adalah dapat membantu seseorang memantau aliran tunai. Kat sini ada dua aliran, iaitu aliran tunai positif dengan aliran tunai negatif. Okey, sebelum kita wujudkan pelan kewangan, kita kena tahu dalam pelan kewangan tu wajib ada dua komponen yang penting, iaitu sumber pendapatan dan perbelanjaan. Okey, dalam pendapatan ada dua lagi jenis, iaitu pendapatan aktif dan pendapatan pasif. Okey, kita tahu aktif ni benda yang akan aktif lah, yang selalu bergerak tanpa henti. Itulah maksud dia. Maksud dia pendapatan utama kita. Pendapatan utama kita kan dia akan jalan je, tak ada non-stop, tak ada berhenti. Contoh dia gaji kita, allowance ataupun komisen yang kita buat lah. Kalau pendapatan pasif pula, dia macam kerja ada, kerja tak ada. Contohnya sewa yang diterima, faedah ataupun dividen. Okey, tu untuk pendapatan. Untuk perbelanjaan pula ada dua juga, satu perbelanjaan tetap, lagi satu perbelanjaan tidak tetap. Okey, perbelanjaan tetap ni macam mana? Okey, perbelanjaan tetap ni kita wajib bayar dan wajib belanjakan. Contoh dia sewa rumah, insurans, apa-apa jenis insurans, dan ansuran rumah ke ataupun ansuran kereta ke, tak kisah, apa-apa yang kita buat lah. Kalau perbelanjaan tidak tetap ni, maksud dia nilai ataupun jumlah yang kita belanja tu tak tetap, tak menentu. Contohnya kita nak belanja petrol, maksudnya duit minyak, barang dapur, tak semestinya setiap hari sama, satu bulan tu sama, tak. Kadang ada yang tinggi, kadang ada yang kurang, kadang ada yang sama. Itulah maksud dia pendapatan tidak tetap. Okey, seperti yang saya cakap tadi, ada dua jenis aliran tunai, satu aliran tunai positif, satu aliran tunai negatif. Okey, apa yang dimaksudkan dengan aliran tunai positif adalah pendapatan yang kita ada tu melebihi jumlah perbelanjaan. Kalau aliran tunai negatif, berlawanan lah. Maksudnya pendapatan kurang daripada jumlah perbelanjaan. Sebelum kita nak wujudkan pelan kewangan, kita kena tahu beberapa langkah-langkah penting lah kalau nak wujudkan pelan kewangan. Okey, apa langkah-langkah tu? Okey, ada 6 langkah. Yang pertama, tentukan tujuan yang hendak dicapai dalam jangka pendek dan jangka panjang. Langkah yang kedua adalah buat anggaran awal untuk capai setiap matlamat. Langkah yang ketiga, kira simpanan bulanan yang diperlukan untuk capai matlamat jangka pendek dan jangka panjang. Yang keempat, langkah keempat adalah analisis tabiat perbelanjaan. Maksudnya kita analisis cara kita belanja macam mana. Langkah yang kelima adalah kita kena tetapkan tempoh masa untuk capai setiap matlamat tersebut. Maksudnya start dalam setahun ke ataupun lebih 5 tahun ke. Dan langkah yang terakhir adalah tentukan strategi pendapatan yang akan bantu kita untuk mencapai matlamat kewangan. Okey, proses yang keempat adalah melaksanakan pelan kewangan. Okey, pelan kewangan ni dia sebenarnya tukarkan kita punya perancangan kewangan kepada tindakan yang boleh kita buat lah. Okey, seseorang individu kena ikut perancangan pada peringkat awal. Tak boleh pergi tiba-tiba peringkat tengah, peringkat akhir, tak boleh. Dia kena dari peringkat awal. Dia kena dari mula. Kelebihan kita buat pelan kewangan ni, kita dapat tahulah kat mana berlakunya pembaziran, kat mana yang kita kena kurangkan, kat mana yang lebih banyak sangat. Dengan adanya pelan kewangan ni, kita dapatlah capai perbelanjaan bulanan seperti yang kita rancangkan, dan kita akan dapat aliran tunai yang positif lah bila kita buat pelan kewangan. Okay, kat sini ada contoh perbelanjaan Encik Yasir yang dirancang dan perbelanjaan sebenar dalam bulan pertama. Jadi apa yang dia buat perbelanjaan untuk bil elektrik dengan makanan. Jadi untuk bulan yang dirancang tu hanya 150 je, tapi masuk naik 50 jadi 200. Sama juga macam makanan, dia target 600 je tapi naik sampai 850. Kat situ kita nampaklah kat mana yang kita kena kurangkan, kat mana yang melebih.
Okey, akhir sekali, proses yang terakhir adalah mengkaji semula dan menyemak kemajuan. Kelebihan yang boleh kita dapat bila kita kaji semula dan semak kemajuan ni adalah kita dapat pastikan aliran tunai kita sentiasa positif. Tak ada satu pun aliran tunai negatif. Okey, kalau kita punya pelan kewangan tu ada aliran tunai negatif. Okey, apa yang kita kena buat? Kita kena buat balik semula kita punya pelan kewangan tu sampai kita dapat aliran tunai positif. Okey. Pada masa yang sama, kita dapat capailah matlamat kewangan seperti yang kita rancangkan. Okey. Itu sahaja untuk kelima-lima proses yang kita perlu tahu untuk yang kita kena tahu untuk buat pengurusan kewangan. Baiklah, saya akan bentangkan saya punya buku scrap. Bahagian pertama saya buat untuk jangka pendek. Saya bekerja sebagai penyelur stok dekat Family Mart. Saya punya gaji sebulan 2,600. Benda yang saya nak beli adalah iPad Pro yang berharga RM3,499. Proses pertama yang saya kena lakukan adalah menetapkan matlamat kewangan. Jadi saya jelaskan kat sini, saya mahu membeli sebuah iPad Pro berjenama Apple dengan harga sejumlah RM3,499. Saya perlu menyimpan 260 daripada gaji bulanan, iaitu sebanyak 2,600. Jadi jangka pendek saya akan capai matlamat saya lebih kurang 2 tahun. Saya nak beli sebuah iPad Pro lah yang berjenama Apple. Di sini saya ada sertakan matlamat kewangan smart saya. Saya punya matlamat, saya mahu membeli sebuah iPad Pro berjenama Apple dengan harga sejumlah RM3,499. Saya perlu menyimpan 260 sebulan daripada gaji bulanan, iaitu sebanyak 2,600. Baiklah, di sini ada kelima-lima konsep SMART. SMART. S adalah spesifik, iaitu khusus. Matlamat mahu membeli iPad Pro berjenama Apple di IT World Epoch Period. M, measurable, boleh diukur, bernilai RM3,499, memerlukan simpanan bulanan sebanyak 260 untuk mencapai matlamat. A, attainable, boleh mencapai simpanan bulanan sebanyak 260 daripada jumlah pendapatan 2,600. R, realistik, bersifat wujud ataupun realistik, 260 daripada jumlah pendapatan sebanyak 2,600 hanya merupakan 10% daripada jumlah pendapatan. Dan yang terakhir, T, time bound ataupun tempoh masa. 2 tahun adalah cukup untuk mengumpulkan 3,499 dengan simpanan sebanyak 260. Proses yang kedua adalah menilai kedudukan kewangan. Untuk aset, saya senaraikan wang tunai dan simpanan tetap. Untuk liability, saya senaraikan pinjaman bank dan bil utility. Bil utility ni dia macam bil elektrik, bil air. Okey, proses yang ketiga adalah mewujudkan pelan kewangan. Yang pertama, pendapatan aktif adalah gaji saya, pendapatan pasif saya tiada. Untuk perbelanjaan tetap, ansuran motosikal dan insurans, tidak tetap pula keperluan harian, belanja petrol, barangan dapur, pemberian kepada ibu bapa, kredit telefon dan bil utility. Baiklah, ini adalah proses yang keempat, iaitu melaksanakan pelan kewangan. Ada 2 jenis pelan, satu pelan anggaran, lagi satu pelan aliran tunai sebenar. Jadi ini adalah untuk anggaran. Saya punya jumlah pendapatan bulanan sebanyak 2,600 sebab saya tak ada pendapatan pasif, hanya ada gaji sahaja. Saya punya baki pendapatan tinggal 2,240 sebab saya dah tolak 10% daripada pendapatan tu dan tolak untuk dana kecemasan. Maksudnya bila urgent saya adalah duit nak pakai. Okey, untuk perbelanjaan tetap bulanan, saya punya jumlah 450 sebab saya ada buat ansuran motosikal dengan insurans. Jadi jumlah dia 450. Untuk perbelanjaan tidak tetap bulanan pula, saya punya jumlah adalah RM1,660.
Jadi pendapatan lebihan yang saya dapat adalah RM130. Dari mana saya dapat pendapatan lebihan ni? Saya dapat daripada perbelanjaan tetap bulanan ni tambah dengan perbelanjaan tidak tetap bulanan. Hasil tambah tu saya tolak dengan baki pendapatan, dan bila dah dapat hasil tolak semua tu, dapatlah RM130. Baiklah, untuk pelan kewangan aliran tunai sebenar, tak banyak beza. Yang hanya beza adalah dekat perbelanjaan tidak tetap bulanan. Kita boleh tengok bil utility yang dirancang sebanyak RM300 tapi dapat dikurangkan sebanyak RM259. Keperluan harian RM350 sebagai yang dirancang tapi naik RM5 sebanyak RM355. Belanja petrol RM210 seperti sama. Barangan dapur RM300 naik RM10 jadi RM350. Pemberian kepada ibu bapa RM450. Kredit tambah nilai telefon pun sama RM50. Jadi yang sebelah sini yang dirancang tu jumlah perbelanjaan tidak tetap mula-mula RM1,690. Tapi bila kita dah dapat yang sebenar, total dia, jumlah dia adalah RM1,634. Pendapatan lebihan pula, yang mula-mula kita dapat RM130. Yang sebenar punya kita dapat RM156. Proses yang terakhir iaitu proses yang kelima, mengkaji semula dan menyemak kemajuan. Proses pengurusan kewangan jangka pendek saya berjaya kerana menghasilkan aliran tunai positif. Seterusnya, saya memperoleh lebihan pendapatan sebanyak RM156 daripada keseluruhan pendapatan, iaitu berjumlah RM2,600. Bahagian yang kedua pula ialah jangka panjang. Saya bekerja sebagai seorang guru di sekolah rendah bergaji RM2,413 dan harga kereta sebanyak RM42,800. Proses yang pertama adalah menetapkan matlamat kewangan. Saya mahu membeli sebuah kereta Proton Saga R3 Limited Edition dengan harga sejumlah RM42,800. Saya perlu menyimpan sebanyak RM241.30 daripada gaji bulanan, iaitu sebanyak RM2,413. Jangka pendek lebih daripada 5 tahun pembelian sebuah kereta Proton Saga R3 Limited Edition. Matlamat kewangan smart saya ialah S. Matlamat mahu membeli sebuah kereta Proton Saga R3 Limited Edition. M. Bernilai RM42,800, memerlukan simpanan bulanan sebanyak RM241.30 untuk mencapai matlamat. Membuat pinjaman kereta sebanyak RM25,426.40. A. Boleh mencapai simpanan bulanan sebanyak RM241.30 daripada jumlah pendapatan RM2,413. Ansuran kereta sebanyak RM235.43 selama 9 tahun. R. RM241.30 daripada jumlah pendapatan sebanyak RM2,413 hanya merupakan 10% daripada jumlah pendapatan. Dan yang terakhir iaitu T. 9 tahun adalah cukup untuk mengumpulkan RM42,800 dengan simpanan bulanan sebanyak RM241.30. Proses yang kedua adalah menilai kedudukan kewangan. Untuk aset, saya senaraikan wang tunai dan simpanan tetap, liability pula pinjaman bank dan bil utility. Proses yang ketiga adalah mewujudkan pelan kewangan. Untuk pendapatan aktif, saya hanya ada gaji sahaja, pendapatan pasif tiada. Perbelanjaan, ansuran kereta untuk tetap, ansuran kereta dan insurans dan pinjaman rumah. Untuk perbelanjaan tidak tetap, belanja petrol, barang dapur, pemberian kepada ibu bapa, kredit telefon dan bil utility.
Proses yang keempat adalah melaksanakan pelan kewangan. Ada dua jenis seperti yang saya katakan sebelum ini. Anggaran dengan aliran tunai sebenar. Jadi di sini ada gaji, ada pendapatan pasif, ada jumlah pendapatan bulanan. Jadi jumlah dia hanyalah 2,413. Apabila saya dah tolak 10% dengan tolak dana kecemasan sebanyak 100, jadi baki pendapatan yang tinggal hanyalah RM2,071.70. Untuk perbelanjaan tetap bulanan, saya ada 3 benda yang saya kena bayar, iaitu yang pertama ansuran kereta, kedua pinjaman rumah dan yang ketiga insurans. Jadi bila saya dah tolakkan, bila saya dah tambahkan semua ni, jadi dia punya jumlah adalah RM1,435.43. Untuk perbelanjaan tidak tetap bulan pula ialah bil utiliti, belanja petrol, barangan dapur, pemberian kepada ibu bapa, kredit tambah nilai telefon. Apabila ditambah semua, nilainya adalah RM1,300. Jadi pendapatan lebihan yang saya dapat adalah RM763.73. Okey, untuk pelan kewangan aliran tunai sebenar, semua sama, tiada yang berubah. Yang berubah hanyalah di perbelanjaan tidak tetap bulanan. Yang berubahnya adalah bil utility 300 menjadi 259. Dia punya kredit tambah nilai telefon 50 menjadi RM30. Jadi total dia RM1,239. Dan dia punya pendapatan lebihan jadinya RM602.73. Proses yang kelima, iaitu proses yang terakhir, ialah mengkaji semula dan menyemak kemajuan. Proses pengurusan kewangan jangka panjang saya berjaya kerana menghasilkan aliran tunai positif. Seterusnya, saya memperoleh lebihan pendapatan sebanyak RM602.73 daripada keseluruhan pendapatan, iaitu berjumlah RM2,413. Sekian saja pembentangan saya pada hari ini. Sekian, terima kasih.